Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya pada Poland, saya kira sekarang sudah di hadapan laptop masing-masing menanti-nantikan rancangan kita iaitu Radio Medik. Alhamdulillah sekali lagi tahun ni Atik berjaya membawakan anda rancangan ini iaitu rancangan Radio Medik yang saya kira tahun lepas semua orang sudah sedia maklum bahawa kita sudah bersiaran sebanyak 2-3 kali jugalah kan. Saya kira sekarang ni sudah mempunyai basic pengetahuan mengenai kehidupan permulaan seorang doktor seperti bagaimana untuk interview, bagaimana untuk induksi dan sebagainya lah kan, daripada jemputan-jemputan yang istimewa yang kita dapat pada tahun lepas. InsyaAllah dulu saya sebagai penonton, sekarang ni saya sebagai moderator anda. InsyaAllah dalam siaran selama 30 ke 40 minit ini. Boleh saya perkenalkanlah diri saya dahulu. Saya Nur Fatih Akbar binti Mazlan, pelajar tahun 5 dari Universiti Jagiellon, Krakow. Alhamdulillah juga sebenarnya kerana dengan limpah kurniaannya dilunakkan hati-hati kita untuk menghadiri ruang ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi daripada jemputan khas kita hari ini menjadi cahaya dalam karier kita, menjadi cahaya kepada kehidupan kita in the future dan juga kehidupan kita di akhirat sanalah, insyaAllah kan. Saya sebenarnya ingin memperkenalkan penyampai yang kita bawakan hari ini yang dijemput khas dari Malaysia. Dia sudah menanti sebenarnya di talian sana. Nama diberi Dr. Hamini binti Muhammad Yusof. Sekarang sedang bertugas di Serdang. Sekarang sedang posting di ONG. Yang kini sudah posting keempat lah. Betul kan Dr. Mini? Okay, yang keempat insyaAllah. Kenalkan Dr. Mini kita. Assalamualaikum. Apa khabar Dr. Mini kat sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah, kerana sudi bersama kami di rancangan Radio Medik ini. Ya Allah, saya kira banyaklah perkara yang Dr. Mini ingin kongsikan bersama kita. Ya, ilmu-ilmu yang berguna, info-info. Sebenarnya Kak Mini mengenai Radio Medik ni, soalan-soalan yang kita dapati tu sebenarnya banyak daripada feedback daripada student tu sendiri. Hari ini insya-Allah Atik akan menjadi suara mereka. Kami akan utarakan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Dr. Mini lah, kepada yang pakar lah. Saya dapat rasakan kami ni dapat memberikan yang terbaik kepada kami, menjadi inspirasi kita pada hari ini. Subhanallah. Makanya terserahkan kepada Dr. Mini lah ya. Sebagai permulaannya mungkin kita boleh tahu sedikit mengenai department surgery yang kita akan kongsikan pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzień dobry. Okay. Betul ke tu? Betul lah kan? Bahasa Poland kan? Kalau bahasa Czech, dobry den. Nama macam tadi Fatina cakap, nama Nur Hamini binti Muhammad Yusof. Sekarang bertugas dekat Hospital Serdang, Department ONG. Sebelum ni buat ortho, medical, surgical and then ONG. So bila ditanya nak share tentang apa, so sengaja pilih surgery kan, sebab baru je habis surgery waktu di approach tu. Lepas tu Alhamdulillah lah Allah bagi kita kesempatan kan untuk jumpa hari ni kan, setelah banyak halangan. InsyaAllah semoga diberkati usaha untuk membawa perkongsian ni lah kan, dan semoga kita dibuka untuk menerima sesuatu dan apa yang lahir ini dapat membantu sahabat-sahabat semula insyaAllah. Jadinya nak bagi gambaran tentang surgical department ke macam mana? Sebab nanti terus masuk bagaimana prosedur, nanti terkejut pula orang-orang kat sini kan. Kita nak tahulah bagaimana gambaran dia, macam mana bentuk department dia. I mean, basic pasal tempat itulah sendiri. Bilik dia bagaimana. Orientasi lah. So basically benda pertama yang kita kena keep in mind, yang masuk department mana-mana pun general rules dia sama je. General rules dia adalah belajar tak sama dengan bila awak bekerja. So masuk je mana-mana department, jangan anggap diri awak student lah. Masuk-masuk je macam nak semua benda nak tengok tapi tak nak buat kan. Tapi bila masuk je, kalau kita masuk kata dalam konteks surgical, masuk je kena ada dalam kepala I'm a doer. Maksudnya saya lah yang akan buat benda-benda ni. So that bila awak masuk, awak akan masuk-masuk kita akan jadi taggers. Means that kita bertugas tapi kita tak fully responsible untuk sesuatu tu. Maksudnya ada orang yang lebih senior, so kita masuk, so kita tag, means that kita observe.
kita tengok orang ni buat apa, orang ni buat apa, so that nanti kita akan buat benda yang sama dalam masa beberapa minggu lah. Depends lah, ada setengah department awak akan tagging seminggu, ada setengah department awak akan tagging 2 minggu, sebulan, dan mungkin extend tagging lama-lama selagi you are not competent enough lah untuk pegang the responsibility. So kalau masuk macam surgical department ni, dia basically ada pros and cons dia lah. Kalau you masuk surgical department as a first poster, mungkin ada benda-benda yang kita tak reti nak manage. Macam sometimes dalam surgical department pun kita akan jumpa benda-benda yang common macam darah tinggi, kencing manis dan sebagainya kan. Tapi macam as your first posting, mungkinlah banyak lagi benda yang kita nak belajar. Tapi tak apa, adapt to the environment lah. So macam basically surgical ni benda-benda yang dia benda yang jelas, sebab it is something that you see and then you try to remove. Itu basic rules dia lah. Macam awak nampak ada tumor there and then you remove, ataupun ada masalah appendix and then you try to cure benda tu. Dia menariknya tentang surgical ni, dia adalah satu benda yang you can see the product, you can see the result apa yang awak buat tu. So basically generally benda yang macam tu lah. So mungkin masa yang apa yang kita belajar tu tak nampak sangat, sebab masa kita belajar kita macam ikut topik kan, tapi bila kita tak practice benda tu, okay kita belajar tentang appendix tapi kita tak manage. Tapi bila masuk kerja ni, benda yang awak kena manage. Awak belajar dia punya fisiologi, patofisiologi and then management. So bila kerja awak rangkumkan semua benda tu. So this is the time when you manage benda tu. So bila dalam surgical ni, mindset dia macam tu lah. Aim awak adalah untuk treat benda tu kan. So bukan just know benda tu. Mungkin lah waktu study awak macam nak tahu pasal benda ni, nak tahu pasal benda ni. Tapi bila awak bekerja, you are into that situation. You are in the team to manage the situation. Jadinya kan, kalau permulaannya tu, adakah kita responsible untuk melakukan prosedur surgery tu? Bagaimana permulaan mereka untuk mengajar kita semasa dalam department tu? Dia masa first masuk is either you as a first poster tu, you nak gain the trust tu takes time lah. So in any department pun for a few weeks tu, they are observing you. Tak kira lah your senior, your MO, your bosses yang lain kan, specialist yang lain, before they give you the trust, they have to see you. So once awak enter the department, it's how you conduct yourself. So kalau awak macam jenis takut-takut, lambat lah awak dapat buat prosedur tu. Tapi macam by the time you enter the department and then you observe the thing sekali je, and then the next day you dah minta untuk buat dengan confidentnya. Tak ada, rasa macam nak buat lah, tapi takut lah. Tak, bukan macam tu. Tapi when you observe, the first thing dalam kepala adalah next time I will do it. Bukannya nak observe lagi. That yang benda tu adalah waktu awak belajar. Tapi bila masuk bekerja, awak observe sekali, tak pernah lah tak masuk-masuk first day terus nak buat prosedur kan. Tak adalah. Tapi masuk-masuk tu ada benda yang awak kena belajar. Contohnya macam nak buat tapping ke, ataupun dalam surgical procedure nak buat incision and drainage ke, the simplest thing yang awak boleh buat lah as HO. Tapi macam kalau surgery yang besar-besar tu awak assist lah. Dan macam mana awak conduct awak punya diri waktu awak present kepada senior, MO, kepada specialist tu adalah benda yang paling penting untuk gain their trust lah. So bila dia orang nak bagi awak buat prosedur tu, it depend on you. Kalau macam awak confident untuk buat, and then provided that you know lah what you are doing, and then kalau awak confident and then awak tahu apa yang awak nak buat, so the next day kalau awak minta nak buat, so maybe diorang boleh bagi. Tapi mungkin takes time. Kadang-kadang diorang tak offer, tapi you have to ask. Contoh kalau awak nak buat prosedur yang simple, awak dah tengok sekali, and then the next day awak minta orang ajar, and aim awak lagi sekali adalah awak nak buat. So minta, jangan takut. So masa akak keluar daripada surgical department pun, akak cakap thank you for letting me doing many things. My specialist said, sebenarnya korang semua boleh buat banyak benda lagi, tapi korang tak minta pada kita lah semasa masa kita dalam department tu. How macam yang Dr. Mimi cakap, bagaimana kita show ourselves to the MO, to the specialist kan. And then so basically tu je lah. Kalau macam bila diorang nak bagi awak buat benda tu, bila awak sendiri confident pada diri awak untuk buat benda tu. Once you are working, kena letak dalam diri awak,
someday awak akan manage benda ni seorang-seorang, so you have to know. So macam jangan masuk kerja takut-takut, takut kena marah, takut salah buat. Salah, semua orang buat mistake, tapi people learn from mistake. Tapi kalau macam setengah orang dia takut, bila dia takut dia tak nak buat, dia takut kena marah. Dia takut kena marah tak nak buat. Apa tak nak buat, nanti kalau tiba-tiba you have to on call seorang-seorang, jaga work seorang-seorang, lepas tu tak tahu nak buat macam mana. So baik you kena marah waktu you tagging. Sebab okay, the next thing you belajar, oh benda ni nanti tak boleh buat. So kalau you on call seorang-seorang, you know how to manage. So macam just put yourself lah, konon-konon kalau macam baru kerja tu kan, memang lagi dia macam kita rasa kita student lagi, tapi try to adjust yourself lah, kata this is my responsibility, so nanti awak yang berada di situ untuk manage benda tu. So buanglah perception yang kata student-student semua tu. Untuk soalan pertama pun sudah banyak yang kita pelajari daripada Dr. Mini. The only yang dapat membantu kami dekat sini mostly adalah daripada summer clerkship yang universiti arrangekan tu. Macam tadi kita dah dengar sedikit lah apa yang Dr. Mini cakap mengenai prosedur. Ada yang prosedur mudah-mudah dulu kan, seperti drainage, tapping tu kan. Ada lagi tak prosedur yang sekarang yang boleh kita pelajari? Sebab kan contohnya stitching, scrubbing. Sebab dekat sini insya-Allah ada student yang mampu untuk membuat demikian dengan beradaan rotation surgery dalam universiti kan. Apakah recommendation daripada Dr. Mini untuk kami pelajar-pelajar ni, bagaimana untuk involvekan dalam universiti ni? So sebab tak pasti apa yang provided dekat Poland, tapi basically any surgical posting pun mana-mana universiti pun dia akan ajar basic things lah, macam scrubbing, and then dia ajar suture, lepas tu dia ajar types of suture semua kan. Memang kat mana-mana pun kena belajar benda basic dulu lah. Kalau surgical, awak kena biasakan diri awak dengan sterility. Selalu orang kena marah sebab tak pandai nak jaga sterile environment. So once you scrub, so dah belajar scrub scrub nanti belajar dekat basic of scrub sama je dekat mana-mana pun. Tapi dia kena banyak perasan sikit masa belajar tu. Perasan lah awak dah jadi doktor waktu tu, so awak akan belajar betul-betul. Perasan waktu scrubbing tu, scrub betul-betul, belajar macam mana nak scrub semua, so that scrub dengan confidentnya, so that bila you balik Malaysia ada peluang nak buat program dekat Malaysia, try to scrub dengan tengok orang Malaysia scrub pula macam mana, so you adapt the environment. So scrub tu benda yang paling penting lah, you have to know. And then your sterile environment, so once you dah scrub, awak tahu yang your sterile environment tu dekat mana. So janganlah macam duk langgar semua benda, dah pakai baju, dah scrub semua, tiba-tiba nak langgar sana langgar sini kan. Tak. So once you scrub tu, siapa saja yang tak scrub tu adalah your enemy. So jangan dekat dengan dia orang. So orang yang scrub je yang korang boleh dekat, and benda-benda yang sterile saja yang korang boleh dekat. Yang lain tu semua jadi macam kuman-kuman yang macam tak nak dekat kan. So bear that thing in your mind. Kalau macam dah tiba-tiba dah scrub, dah pakai gloves sterile, so semua tiba-tiba nak pegang sana, nak pegang sini kan. So you have to know lah. So kalau macam dekat sini, alhamdulillah kat Malaysia sekarang dah boleh pakai tudung biasa pun kan. Tapi tudung tu tak sterile. So once you dah sterile, you janganlah pegang tudung tu, pergi pegang you punya mask semua kan. Benda-benda tu tak sterile. So dah belajar scrub, lepas tu know your sterile punya environment. Lepas tu benda-benda basic macam how to hold forceps, pegang scalpel ke, pegang blade ke apa kan. Kena tahulah cara pegang dia kan macam pegang pensel tu. Macam ni. Kan nampak tak? Macam ni. So forceps tu awak akan pegang macam ni. Sebab ada orang dia akan pegang macam ni. Ni salah. Okay, so you have to hold like this. So nanti nak kepit macam ni, samalah. So you nak potong pun macam ni. And then at least you know beberapa tools dekat dalam surgical lah, benda-benda dalam surgical. Cara pegang semua, sebab kita tak dapat true practicality dekat overseas kan, sebab mungkin kita punya situasi untuk tidak boleh menyentuh patient tu sendiri. Adakah masa 10 hari, saya tak tahu berapa hari untuk tagging, adakah di waktu tagging tu kita diberi asas-asas untuk pegang ke? Itu soalan yang bagus.
It's actually bukan benda, it's not in the curriculum. Macam mana nak cakap, belajar benda yang basic tu sebenarnya is not part of tagging punya benda lah secara literally. Tapi untuk kita yang belajar dekat yang bukan Malaysia ni, mungkin banyak peluang yang kita tak dapat kan. Tapi apa yang awak boleh buat adalah observe first. Dia tak adalah macam okay macam ni cara nak pegang forceps. Macam tak adalah awak masuk surgical department tu dia akan introduce macam macam ni cara nak pegang forceps, macam ni. So boleh jadi your first time pegang forceps tu adalah your first time yang salah and then MO tegur. Boleh jadi benda macam tu. Dia tak adalah jangan kata dia akan once you masuk dia akan orientation yang ni cara nak pegang forceps, yang ni cara nak ni. Tak. Tambah lagi kalau you posting yang dah banyak-banyak and then kata kalau your second posting is surgical and then you masuk in dalam weekend, tak ada siapa nak ajar you. Semua orang sibuk, semua orang macam you tolong buat ni lah, you tolong buat ni, buat ni. So benda tu you kena belajar sendiri. Dia tak adalah spesifik kurikulum yang untuk tagger, untuk belajar macam mana nak pegang semua tu. Tapi you observe lah. Bila ada prosedur, biasakan diri untuk berebut untuk tengok. Tengok tu maksudnya bukanlah you tengok kosong, tapi you tengok sebab nak buat. So that you belajar lah macam mana, you tengok macam mana cara orang tu pegang. Tapi basically benda yang sama, macam mana nak pegang tu biasanya memang pegang dengan pensel lah. You pegang apa pun usually macam pegang pensel lah. Itu dia punya basic thing lah. Lepas tu kalau surgical ni sebenarnya dia melibatkan insting. Maksudnya kalau contohlah houseman ni dia tak adalah akan buat surgical procedure yang besar, tapi dia akan assist. Maksudnya setiap surgery yang besar tu macam akak, alhamdulillah dah ada peluang pernah dapat tengok aortic aneurysm punya procedure, which is big procedure lah kan. Lepas tu laparotomi semua tu awak tak akan buat benda tu, sebab benda tu memang specialist yang akan buat. Even MO pun kalau nak buat laparotomi ke nak buat aneurysm punya surgery ke apa, memang specialist akan ada. Tapi your role there is to be part of the team. So masuk akak yang insting tadi adalah you have to be there to help. Maksudnya dia punya rules dalam surgery punya prosedur ni adalah menghalang apa sahaja yang menghalang pandangan surgeon. Kalau tengah cut kan, cut skin. So contohnya kalau ada bleeding, so kenalah cepat-cepat ambil gauze untuk dab. Dab tu maksudnya lap cepat-cepat. Lap jangan bagi so that surgeon boleh nampak kat mana dia nak potong. So kata kalau macam yelah kalau surgeon nak potong and then ada darah kat situ, macam dia nak nampak lah yang dia nak potong. So insting tu awak kena datang cepat. Macam janganlah tengok je darah tu terus dia macam kalau nampak je awak akan tengok lah dekat dalam surgical procedure dia akan diatomy tahu tak? Tak tahu. Diatomy tu selalu dia bas guna kaki tu. Sebenarnya dia rarely use blade lah. Dia orang guna benda tu untuk potong skin. Usually skin tu dia akan potong guna blade. Dan bila dia orang potong subcutaneous tissue tu dia orang akan pakai yang electrical punya, dia macam diatomy macam tu lah. Ada a few types lah, ada diatomy, ada bipolar. So bila ada nampak bleeder tu usually bos akan ambil forceps. So by the time bos ambil forceps tu you have awak kena tahu yang sekarang dia nak stopkan bleeding. So awak kena ambil diatomy tu untuk bas. So dia akan pegang tempat yang bleeding tu, so awak kena bas. So dia akan cakap bas. Bila masuk dia bas tu awak kena letakkan awak punya diatomy tu dekat dia punya forceps. So that benda tu current tu lalu, so that dia bakar yang tempat bleeding tu, so that bleeding stop. So nanti korang, kalau korang dah masuk surgical pun korang akan faham kot apa yang akak cakap. Tapi basically benda tu macam tu lah. Your role dalam surgery punya prosedur tu macam tu lah. Membantu surgeon. Sebab tu macam awak jadi assistant of the surgeon. Macam kira dalam surgery punya role tu nama awak akan ditulis sebagai assistant. So that awak kena assist lah surgeon tu. Dalam surgery ni adalah insting lah. Cerita daripada satu senior ni lah yang telah bekerja dekat hospital. Dia kata dia ONG lah, dia cakap dia gembira sangat lah melakukan posting kat situ sebab seolah-olah setiap hari adalah satu kelahiran kan. Itu adalah keistimewaan di Jabatan ONG. Mungkin ada banyak lagi lah. Bagaimana pula bagi pendapat Kak Mini dalam posting di surgery ni? Apakah keistimewaan dia dan juga cabaran-cabaran di department surgery? Cabaran dia sebab
awak houseman, first time encounter benda-benda tu. So you first time encounter, cabaran dia adalah you nak belajar benda tu lah. Nak belajar pasal macam mana nak manage semua-semua tu kan. Tapi apa yang dah bagi cabaran, bagilah cara nak overcome cabaran sikit kan. Bila you macam yang akak cakap tadi, kalau macam once you encounter sesuatu tu, belajar macam mana nak manage benda tu, and then next time awak ingat dalam kepala, macam ni rupanya nak manage. Sebab awak masuk mana-mana department, dia ada common cases. So macam rare macam dalam surgical ni, kes yang biasa kalau dekat sedang lah, dia ada appendix, biasalah dekat mana-mana hospital pun. Lepas tu vascular cases, yang kita orang biasalah intracranial bleed, lepas tu GI bleed, lepas tu pneumothorax. So benda ni memang sangat common. So bila first encounter tu, kalau awak macam paling blur sekali sangat pun, at least you know mana benda yang emergency, so that you don't cause any death. Okay, faham tak? So kalau blur sekali macam mana pun, macam tahulah benda yang paling emergency yang you have to do kalau benda tu berlaku, so that dengan keblurran tu tidak menyebabkan kematian kan. Auzubillah min zalik. Tapi insyaAllah doa tu all the time sangat perlu. Macam every pray that Allah pemudahkan itu the best. Dia kena pegang. Sebab sometimes kan awak tak boleh nak predict kes apa yang awak akan encounter. Tiba-tiba on call jaga buat seorang-seorang, awak tak boleh nak predict apa yang awak akan encounter malam tu. If let's say benda yang teruk-teruk terjadi pun kan, kalau macam benda yang susah nak manage terjadi pun, pray that you know how to manage lah. Pray, kalau macam tagging, cabaran waktu tagging tu adalah cabaran untuk belajar benda macam mana nak buat tu. So sebab macam kadang-kadang boleh jadi first time kan awak encounter benda tu, alamak nak buat apa ni. So that's why masa you tagging, kalau boleh tengok sebanyak-banyak kes yang boleh. Tengok sebanyak-banyak jenis kes, kelak macam-macam jenis kes. Dan kelak waktu kita belajar adalah lain kan dengan kelak waktu kita kerja. Masa kita belajar, patient come in dengan ni semua, complain of ni semua, betul social history, family history semua tu. Tapi kalau kita kerja, dia padat, tapi mengandungi maklumat-maklumat yang tu. So bila patient naik ward kan, and then awak kelak benda tu, awak akan belajar, oh macam ni rupanya. So that awak tahu bila awak seorang-seorang nanti, awak tahu antara cabaran ni lah. Tapi benda yang best surgery ni, satu macam awak akan tengok manusia tu sendiri, kehebatan ciptaan manusia tu sendiri kan. So kalau orang buat laparotomi kan, dia buka perut tu and then awak tengok kan, tiba-tiba usus keluar macam belon kan, sebab berangin tiba-tiba macam keluar bongok macam tu, macam pediknya macam tu kan. Lepas tu dia adalah satu benda yang sangat unik lah. So bila awak tengok benda tu macam, oh ini adalah diri awak, apa yang berada dalam badan awak. Work as a doctor tu adalah satu peluang untuk awak menghargai ciptaan Allah. Maksudnya menghargai apa yang berada depan mata awak tu. Macam subhanallah kan, memang every time masuk surgery, masuk surgical procedure, masuk apa-apa operation, awak akan rasa sangat kagum dengan ciptaan manusia tu sendiri. Actually dekat department mana-mana pun sama je. Awak akan tengok satu benda yang sangat unik. Awak kena enjoy lah benda tu. Memang dia akan, cabaran dia, kalau nak kata general punya cabaran tu, cabaran kena marah. Sebab awak kena tahu yang nak kena marah tu adalah satu benda yang awak tak boleh nak elak. Tapi start daripada sekarang, awak kena tahu macam mana nak block diri awak daripada terasa lebih-lebih. Kalau awak kena marah, don't take it personally. Macam just fikir that awak kena marah sekarang so that awak tak buat mistake in the future. Tapi janganlah keep on doing the same mistake. Macam bila dah kena marah sekali, terus catch dalam kepala kata, oh next time tak boleh dah buat benda ni. Tapi kalau awak macam keep on repeating the same mistake kan, nanti awak akan hilang lah the trust. So macam kalau kena marah depan patient ke apa kan, tak apa je lah. Macam even my specialist pun kena marah dengan my consultant. So macam you sebagai HO, kalau tak kena marah tu kan, oh memang dewa lah kan, memang sangat hebat lah kan. Tapi tak, ada momennya you akan kena marah. So bila akak masuk surgery, and then and dekat consultant akak pun ditegur akak punya surgeon tu.
So akak belajar daripada situ. Akak cakap macam even my surgeon pun kena tegur dengan my consultant. So macam kena berlapang dada lah dan belajar. So macam jangan take it personally. Kadang-kadang diorang bukannya marah sebab dia tak suka ke awak ke apa benda semua kan. Itu macam tak apalah. Itu side-side punya. So cabaran yang kalau kena marah tu ambil positive side dia, so awak belajar. So kalau awak kena marah, fikir superior awak pun kena marah juga. Sebelum diorang jadi specialist pun diorang kena marah. Sebelum diorang jadi MO pun diorang kena marah. Sebab tu diorang belajar. So kita pun akan face the same thing kan. So kalau macam nak kata cabaran tu itu general punya cabaran lah. Kena marah tu adalah benda-benda yang biasa. So buat mistake pun adalah benda yang biasa. So jangan terlalu dimakan oleh mistake tu. Maksudnya macam buat salah pun tu sedih. Sedih pun tu tak boleh buat benda lain kan. So you have to move on. Macam dah buat salah, okay next time jangan buat salah yang sama. Mesti kalau macam keistimewaan kemarin akak dah sebut ke tadi kan, macam banyak je lah yang awak akan rasa lebih appreciate your job. Kalau macam awak betulkan niat kenapa awak nak jadi doktor, awak tahu kenapa awak nak jadi doktor dan untuk siapa awak buat benda tu, insya-Allah semua pun akan jadi istimewa. Benda yang negatif pun akan jadi istimewa kat awak kan. Betul sangat dah. Setiap hari kita melihat diri kita di hadapan mata kita kan. Juga melalui perasaan kesyukuran tu, kita ingin manifestasikan dalam bentuk pemberian kepada orang lain. Ini saya diberitahu bahawa CPG adalah satu rujukan yang penting lah untuk HO ni. Saya tahu banyak CPG berada dekat dalam website yang kita boleh semua download. Selain itulah kan, sebab tak semua benda dalam CPG. Boleh jadi ada rujukan lain, bacaan lain yang boleh Dr. Mimi kongsikan kepada kami. Dia kalau bahan bacaan ni dia banyak lah. Kalau dalam artikel ni dia different surgeon dia akan suggest for different books lah. Dia depends on korang punya surgeon sebab mana-mana hospital dia ada preference sendiri dan setiap daripada surgeon tu pun diorang ada preference sendiri. Tak kisahlah kot, rasanya depends. Boleh lah tanya profesor korang, diorang pakai buku yang mana. Tapi dia worldwide je lah pun. Cuma macam CPG tu memang diorang guna betul-betul lah. Sebab most of diorang punya presentation, kadang-kadang kita ada presentation kan. Kena buat presentation, maksudnya on certain topik. So memang guideline kita orang adalah CPG tu lah kan. Tapi kalau macam buku-buku lain tu, spesifik buku yang guna tu tak adalah. Ataupun macam kalau mungkin waktu tadi kita guna Belly and Love kan, mungkin ada orang guna Belly and Love yang sangat tebal tu, yang memang takkan habis baca tu. Itu memang tak pernah habis lah baca beberapa buku surat tu, sebab pindah kepada buku yang lebih simple ataupun Wikipedia sahaja. Tapi banyak dia kalau dekat dalam internet tu banyak je website-website yang useful lah. Kadang-kadang kita orang baca je dekat media sikit. Lepas tu kalau masa akak belajar dulu, akak suka pakai ada satu buku tu, alamak tak ingat lah nama dia, tapi dia macam simple lah. Dia macam ada soalan, lepas tu dia ada jawapan. Sekejap USMLE ke? Macam mana? Saya adalah buku tu. Ya sebenarnya tu pun ada orang guna juga, yang that one simplified lah juga, quite okay. Sebab yang tu dia macam quite simplified, untuk jawab soalan yang biasa tu okey lah. Sebab tadi kalau macam you nak tahu benda yang detail, you kenalah baca buku yang tebal-tebal sikit kan. Tapi waktu time belajar ni, akan nasihatkan belajarlah betul-betul. Sebab kalau you belajar betul-betul sekarang, jangan risau pasal practicality. So macam banyak orang belajar dekat overseas ni macam alah tak dapat buat benda ni, tak dapat buat benda ni kan. Akak hari tu masa kita orang tengah belajar, masa dekat check tu, ada satu moment tu tak ingat lah, tapi ada someone remind is that practical thing is something that you can learn, tapi theoretical punya thing tu yang awak kena grab waktu awak belajar. So macam if you have idea, if you have the theory, awak tahu apa yang awak nak buat. So basic awak kuat. So macam kalau you know the theory and then after that practical tu awak boleh belajar time tu. So kalau macam awak tahu kenapa prosedur tu berlaku, awak boleh gunakan logik nak buat benda tu. Faham tak? Faham dulu maksud akak?
So that sangat-sangat encourage adik-adik semua untuk belajar lah betul-betul waktu belajar ni. Appreciate ilmu yang awak ada sekarang ni. Memanglah banyak yang awak kena baca tu, tapi tumpukan perhatian kepada lecture. Tapi memang yang skema tu lah yang benar. Sebab just bear in your mind that yang bagi lecture tu adalah doctors. So they know common things that they encounter with. So diorang akan bercakap tentang benda yang common, benda yang macam mana awak nak detect benda tu, semua benda based on their experience. So benda tu adalah benda yang biasa. Bila awak dengar and then bila balik awak baca, benda tu akan menambahkan lagi. So bila balik rumah baca buku and then balik Malaysia bekerja, so benda tu akan bertambah lagi. Provided that you know what you're doing lah, instead of macam kasih alah tak dapat buat tu, tak dapat buat ni, tapi belajar malas kan. So apa benda pun tak dapat. Macam kat sini kan tak tengok biasalah kan, single medical student kan, lepas baca tu lepas tu dia lupa tau. Macam tu. Jadi mestilah akan ada satu masa kita kena recall benda apa tu, segala info and ilmu-ilmu tu balik kan. And adakah masa kita nak jadi HO tu, ada tak masa untuk kita belajar balik benda-benda tu balik, and then tapi kan mestilah nak benda yang simple lah, macam CPG orang cakap okay, quick review, sebab kita nak practice on the spot dah ni, maknanya nak quick review macam tu. Biasanya memang akan rujuk pada CPG ataupun akan nak buka buku yang tebal-tebal balik tu. Honestly, mungkin ada masa lah bagi sesetengah orang, tapi saya agak cakap masa time belajar grab betul-betul, so that masa kerja adalah masa untuk awak revise. So maksudnya merecallkan balik benda tu kan. So kalau awak baca CPG, lepas tu kalau notes yang simple-simple macam tu, akak ada satu buku tu akak selalu guna, tapi akak tak ingatlah nama dia sekarang apa. Nantilah kalau akak ingat nanti akak text to one of you guys lah kot. Tapi yang tu pun okey jugalah untuk revise sebab dia ada soalan and then dia jawab, soalan and then dia jawab lah. Tapi basically time dari HO mungkinlah waktu awak bercakap tentang teori-teori tu semua adalah waktu assessment, tapi waktu yang real, waktu awak treat atau manage patient, bila awak belajar adalah dengan your seniors and your MOs and specialist semua. Masa awak around tu, diorang akan sebut benda-benda yang biasa, macam mana nak treat semua tu. So masa tu awak kena grab. Sebab mungkin awak boleh baca dekat dalam buku, tapi kadang-kadang different hospital tu cara dia punya management tu quite different. So macam janganlah risau sangat macam alamak tadi baca buka buku lain, tiba-tiba bila datang hospital especially manage lain pula kan. Tapi dia punya core thing adalah sama je. So kalau macam nak rujuk-rujuk tu ada ke buku mana-mana pun okey je, tak kisah. So as long as you can recall lah apa benda yang awak buat tu. Tapi nak cakapnya dalam management tu biasanya it depends on hospital juga kot. Sebab kalau macam in ONG lah contoh, kalau dekat Serang dia ada ONG protokol sendiri. So macam mana dia orang nak manage certain. Tapi kalau macam surgical kita orang tak ada lah. Lepas tu kadang-kadang kita suka juga guna yang diorang selalu share untuk houseman tu, yang ada satu website tu yang how aku tak ingat lah nama website dia, tapi yang Klang punya houseman buat department punya itu sebenarnya semua tu menjadi hintapan kepada kita para pelajar ni untuk memulakan bacaan tu dengan serius, bukan bacaan sekadar untuk ujian ke test ke tak. Ni memang
bacaan untuk teori dan practicality untuk kita praktiskan dalam diri kita untuk jadi seorang doktor lah kan, insyaAllah. Okay. Semoga dengan bacaan yang kita buat tu mampu melahirkan, mampu menjadikan kita seorang doktor yang mahir, yang lebih berkeyakinan lah untuk pada masa hadapan nanti. Okay. InsyaAllah. Okay. Mungkin ini ada soalan yang out of topic sedikit lah sebab dia agak general. Kita tak fokus dekat terjadi lah untuk soalan ni. Saya sebenarnya curious bagaimana kehidupan seorang doktor. Macam mana transition daripada menjadi seorang pelajar, kemudian dia bertugas sebagai seorang doktor. Bagaimana kehidupan tu bertukar dengan agak rapid lah bagi saya. Macam mana Dr. Mimi sendiri uruskan kehidupan tu? Rapid. Ya, macam boleh jadi Dr. Mimi nak ceritakan permulaan daripada pagi tu kerja pukul berapa, dan kemudian habis kerja pukul berapa, dan seterusnya begitulah kehidupan bersama keluarga dan kawan-kawan semua. Kalau macam houseman sekarang kan dia pakai shift system, so dia ada morning, kalau you kerja daripada pukul 7 sampai pukul 5 petang ataupun you long shift, you kerja daripada pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam, ataupun you kerja double shift, pukul 7 sampai pukul 5 petang and then sambung pukul 10 malam sampai the next day pukul 8 ke pukul 12, depends kepada department lah. So basically secara generalnya memang kalau nak comparekan antara student dengan kerja, student sangat banyak masa lah. That's why orang kena menggunakan masa sebagai masa student tu sebaik-baiknya. Sebab waktu kerja tu dia memang busy, dan kadang-kadang nak fikir pasal diri sendiri pun tak sempat sangat. Tapi korang kena pandai lah cari masa untuk buat untuk diri sendiri. So contohnya kalau macam pergi kerja pagi-pagi, kita kadang-kadang pukul 6 atau 6.30 dah sampai, ataupun kalau korang dah macam dah senior sikit kan, dah boleh nak manage time tu, ada je yang sampai pukul 7. So macam dah otai-otai sikit kan, dah lama-lama dah tahu macam mana nak manage benda. So biasanya kalau korang baru-baru tu memang akan sampai awal lah kerja sebab nak review patient, and then kadang-kadang kalau macam houseman ramai mungkin nak pegang patient sikit. Tapi kalau macam houseman sikit, mungkin seorang tu jaga dua orang jaga satu ward ataupun seorang jaga satu ward. So satu ward tu ada macam 20 dekat 30 orang patient. So awak kena review semua patient, nanti specialist datang nak kena round and then nak kena present case, nak kena bagi tahu progress of the patient. So kalau korang datang lambat nanti tak sempat nak review. Tapi kalau macam dah senior sikit, korang dah tahu dah nak review apa. So yang nanti kalau selalunya yang datang lambat yang otak-otak sikit tu, senior-senior sikit tu, tapi dia tak kisah kalau macam special cakap pun dia pernah cakap dia tak kisah kalau korang datang lambat, tapi kalau korang pandai untuk review patient, tak kisahlah korang datang pukul berapa pun. Tapi kalau macam korang datang awal tapi tak tahu nak review, susah juga kan. And then biasanya dia akan, kalau dia macam banyak-banyak station lah, ada mungkin boleh jadi korang in charge ward, ataupun mungkin jadi korang in charge bahagian emergency, korang in charge bahagian klinik, dia depend. So kalau macam bahagian klinik tu korang akan kerja dekat klinik the whole day. So kalau korang in charge of ward, korang akan pergi contohnya pukul 7 pagi sampai and then kerja review patient, especially datang round dekat pukul 9, ataupun kadang pagi-pagi ada pass over tu maksudnya kes yang datang malam-malam tadi kan. Lepas tu diorang akan present the case dekat semua orang yang datang pagi-pagi tu lah. So ni kes baru ada ni macam ni. So dah habis pass over, nanti kita akan round semua ward tu, akan review patient, and then lepas habis review patient, kita akan menjalankan plan-plan yang diberi oleh specialist. Contohnya specialist kata okay, this patient nak kena hantar pergi x-ray, ni patient nak kena hantar pergi CT scan. So kalaupun yang ni nak kena request for kita akan bagi situasi patient appendix kan, appendix tapi dia punya presentation tu not very typical, macam pain dia pun tak ada rebound, tapi dia pain sendiri, right lower quadrant tu dia rasa sakit.
tapi sakit dia tak convincing. So kita biasanya nak rule out benda lain kan. So spesial akan cakap, okay kena request ultrasound untuk rule out any other collection dekat situ. So kena turun bawah lah, kita kena turun pergi kat radiologi, and then jumpa dengan radiologi, present the case again. Contoh cakap lah patient ni umur dia sekian-sekian, datang untuk apa, present dengan lower quadrant pain, lasting beberapa day, dan ada fever semua. Dan kita nak request for ultrasound. So dia akan masa request ni lagi akan belajar banyak benda dan you akan kena marah dengan banyak benda. Sebab masa ni dia akan tanya banyak benda. Dia akan tanya patient ni datang kenapa, white cell count dia berapa, lepas tu korang dah buat apa, dah hydrate ke, dah start antibiotik ke, benda semua. Kenapa korang rasa benda ni bukan appendix. So you have to have your hujah depan mereka kenapa you kena pertahankan patient ni memang nak ultrasound, memang tak boleh nak rule out clinically. So you kena convince kan. Kalau you tak pandai nak goreng, nak menggoreng-goreng tu you yang kena goreng dengan radiologis tu, habislah kan. Memang tapi benda yang bestnya bila you refer case atau you request ni, you belajar banyak-banyak benda. So that next time you tahu, so kalau you nak jumpa radiologis, next time dah tahu dah dia akan tanya soalan ni. So sebelum turun tu dah ada semua benda. So first time you pergi memang blur. Yang turun, okay white cell count dia berapa? White cell count, alamak tak tulis pula. Lepas tu dia punya dia punya parameter yang lain berapa, urine test dia apa, so semua dia akan tanya. So nanti you first time turun you tak tahu, so you tak akan prepare lah benda tu. Tapi next time you tahu, okay dia akan tanya benda ni next time. So next time kalau nak request benda yang sama, you dah prepare lah dengan benda tu kan. So dia akan tanya, oh ni doktor, ini doktor. Sebab kita memang tak boleh nak rule out appendix. So kita memang memerlukan ultrasound. Okay lah, anda terus patient turun bawah. So kalau awak berjaya present case dengan baiknya, so radiologist akan bagilah dengan baiknya. Kalau awak tak boleh, tak belajar untuk present case dengan baik, dia akan cakap macam tak boleh, tak indicated. So nanti awak naiklah terus cakap dekat bos tak dapat ultrasound. So bos akan cakap, siapa tak dapat tu semua ni. So awak akan kena marah. So awak kena turun balik minta sampai dapat. So benda-benda yang macam tu lah. So dah habis tu semua, so dah okay lah, dah dapat ultrasound. So dia akan round petang pula. Petang. And then update lah dekat biasanya pukul 2 macam tu. Ini akan cakap pasal surgical department lah. So macam biasanya patient dah turun around pukul 11 macam tu. And then ultrasound come back kata ada retrocystic collection ke apa, ataupun ada abscess ke, so dah terrule out lah ada collection kat situ. Maksudnya ada nanah dekat tempat lain instead of appendix. So dia itu akan membantu diorang untuk decide, okay patient ni nak kena go in untuk ataupun patient ni tak payah pergi go in tu masuk operation lah, ataupun diorang decide untuk antibiotik sahaja. Sebab tu diorang akan benda tu sangat penting. Your role, jangan rasa awak adalah houseman so kerja awak cikai-cikai. Tak, kalau lah awak tak dapat ultrasound tadi, tak tahu pun patient tu ada collection kan. So hargailah diri awak sebagai houseman, buatlah kerja betul-betul lah, kerja banyak tak. Lepas tu nanti kalau lah kata macam okay dia nak start antibiotik, okay, so awak kena tulis lah dekat prescription itu, so start antibiotik. So ni semua dah ni habis dah round petang, dah habis kerja. So kalau shift awak habis pukul 5, so awak boleh balik lah. So awak akan pass over pada orang yang long shift, orang yang kerja sampai pukul 10 malam. So janganlah tinggalkan kerja awak pada dia semua, habiskan kerja awak, sertakan. So biasanya macam akan balik jam pukul 6 macam tu. So yang tinggal yang malam tu biasanya nak maintain patient je lah, nak maintain so that patient survive nanti the next day you come. So that orang malam tu tak adalah teruk kan. Tiba-tiba you tinggal dengan patient yang dah SpO2, oksigen dah 80%, semua tu. So awak buat bodoh je masa awak kerja. So nanti malam patient collapse, kesian orang yang kerja malam tu kan. So awak stabilize patient tu so that esok tu dia akan benda yang sama lah, so dia akan repeat benda yang sama. So kalau awak kerja long, awak akan kerja seorang-seorang lah. Maksudnya bila orang lain pukul 5 dah balik, so awak akan jaga buat seorang-seorang. So masa tu awak nak kena maintain condition patient, make sure patient okay lah. So kalau macam kata ada patient collapse ke, patient collapse tu maksudnya macam patient tiba-tiba macam tak cukup oksigen kan, secara bahasanya kan, tak cukup oksigen ke apa. So benda-benda macam tu yang awak fikir. So nanti ada kes-kes baru, awak kena accept, awak lah yang kena tengok kalau awak kerja sampai malam. So esok the next day orang lain datang, rasa macam dapat full imagination dah dalam care dia. Sebab
daripada penceritaan tu saya dapat macam gambarkan kita berada di dalam bilik pembedahan, dalam radiologi tu macam mana accept case kan dan semuanya lah, kerja malam dan semuanya. Lepas tu kan saya juga dulu semasa summer scholarship saya ada pernah join ni Clinical Medical Education CME. Mungkin tak ramai yang tahulah mengenai CME ni. Bagi saya ia adalah satu exposure yang bagus untuk HO yang baru-baru kan. Sebab dengan education yang diprovidekan daripada hospital ni kita dapat recall balik apa yang kita tak tahu. Selain daripada pembelajaran di ward tu sendiri. Mungkin Dr. Mimi boleh ceritakanlah sedikit pasal CME ni dan apa signifikannya dia dalam kepada HO. Oh, okay. So CME ni, to be frank, akak pun baru tahu waktu akak start kerja. So Fatin lagi advance daripada akak, dia dah tahu waktu dia belajar. So kita memang CME ni akan ada lah, is either every week ataupun kalau CME hospital kita orang every month lah. Kalau CME hospital kita orang tu every month tu kadang-kadang dia depends on department lah. Ada department contohnya hari tu yang present, GIB. So masa tu awak akan gain many things macam Fatin cakap. Awak takkan sempat untuk belajar banyak benda. Macam yang tadi tu kan tak ada sempat banyak time nak review semua benda. Tapi bila ada CME macam ni, memanglah dia banyak kerja kan, tapi kita diwajibkan untuk pergi kan. Tapi pergilah dengan niat untuk awak belajar. So insyaAllah awak akan dapat banyak benda. So macam hari tu pergi GI Bleed, so awak tahu the latest management of GI Bleed macam mana kan. So kalau ada bleeding, apa medication yang awak boleh guna, apa medication yang diorang macam tak proven sangat, benda-benda yang updated. Benda-benda ni memang sangat membantu untuk menambah awak punya ni lah, sebab diorang akan bercakap dalam konteks yang management. So mungkin waktu kita belajar kita bercakap dalam konteks teori kan. So sekarang kita bercakap dalam konteks management. Plus that you are working in the department. So awak dah menghadapi benda tu. So bila dia bercakap tentang benda tu, satu topik tu, benda tu dia jadi lagi real. So maksudnya, okay macam ni. So macam mana nak manage, macam mana nak manage GRB, okay macam ni semua. So awak kena buat scope tu bila tak payah scope. So awak tahulah. So next time awak nak kena buat apa. CME ni kadang-kadang kalau every department lah, kalau by default sepatutnya HO kena present. So kalau macam akak hari tu, masa akak cerita, akak present topik obstructive jaundice. So macam masa tu adalah time kita share dengan orang. Maksudnya bukanlah kita mengajar, tapi kita sharing. So kita berdiri dekat depan, kita present apa yang kita tahu, apa yang kita belajar. And then specialist ada waktu tu, and NO pun ada. So diorang akan tanya soalan, tapi kalau you prepare, you boleh jawab lah. Dia tak akan tanya soalan yang macam nak membunuh you tak. Kalau you tak tahu jawab, dia orang akan tolong jawabkan. Sebab dia orang nak share. Dia orang nak share apa yang dia orang tahu. Bagus. Sebab awak akan jumpa spesialis yang awak rasa macam ya Allah, beruntungnya macam dapat belajar daripada dia. Sebab ada setengah orang tu dia sangat willing nak share. Dia macam awak akan nampak dia punya enthusiasm untuk sharing. Macam next time kalau jumpa tu macam ni, sini nak manage macam ni, masa tu awak akan belajar banyak benda lah. Dan kalau CME tu sama je macam yang awak present dekat sekolah, cuma dia lebih praktikal. Sebab kita dah ada case tu kat depan mata dan kita present benda tu kan di depan orang-orang. Tak silap saya lah, CME ni boleh jadi kriteria untuk pass satu posting kan? Betul ke? Dia tengok daripada mana, just melakukan, cuma melakukannya lah. Betul. Dia tak adalah macam orang Depends juga. Kalau katakan awak present macam melepaskan batuk di sekarang tangga, dapat so assessment jugalah. kita boleh especially dia boleh detect sebenarnya kalau awak present sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebab kalau nanti macam awak try, if you try your best, so macam kalau punya effort, dia akan bagi lepas lah. Tapi kalau macam
dia tak akan bagi awak fear sebab benda tu, tapi dia akan suruh awak ulang balik semula. Macam present lagi sampai dia puas hati dengan apa yang awak present. Itulah. Ah, tadi kita cakap pasal CME kan. Ada lagi ke kriteria yang lain untuk kita pas dalam satu posting tu? Ada mana-mana posting pun awak akan dapat logbook. Logbook tahu kan? Logbook tu, dalam setiap logbook tu, dalam each page tu dia ada benda yang awak kena buat, benda yang awak kena assist, benda yang awak kena attend. Antara dia adalah macam incision and drainage. Dia antara benda yang awak kena buat lah. Lepas tu benda yang awak kena assist, appendicectomy, laparotomy, major surgery, minor surgery. Lepas tu tapping ke, tapping tu in medical lah, mesti in medical lah. Kalau tapping, tahu ke tapping? Tapping tu contohnya macam ada pleural effusion, maksudnya ada agak aside. Lepas tu dia keluarkan cecair tu. Dia masukkan needle untuk keluarkan cecair tu. Macam lah. Lepas tu macam mana simple surgery lah, appendicectomy, hemorrhoidectomy untuk buang hemorrhoid. Benda-benda macam tu lah. Dia kadang-kadang tak semestinya awak perform, tapi awak kena dah pernah experience lah benda tu, sama ada awak assist ataupun awak buat ke. Itu adalah kriteria. So biasanya secara general adalah CNE dengan logbook lah. Sekejap Kak. Okay. Saya tak ingat, telah cakap ke sebenarnya ni adalah soalan-soalan daripada student? Dah. Okay. Habis kan? Dia almost nak habis lah Kak Mimi sebenarnya. Ada satu lagi. Okay. Bukan. Personal questions ke? Nasihat kepada pakar-pakar doktor. Itu ada soalan last. Dia satu Basic question ke dah tanya? Dah tanya dah. First impression tak tanya, tapi Kak Mimi dah cerita dah. Sebenarnya rasa dah lebih daripada cukup dah tu. First impression. Ada satu soalan personal questions. Kan ada orang yang bertanya. Contohnya kan back pain. Okay. InsyaAllah Kak Mimi, sebenarnya since kita mendapat feedback daripada rakan-rakan pelajar kat luar tu kan, adalah yang bertanya bagaimana untuk seorang yang sakit back pain ni untuk berada dalam posting surgery. Adakah mereka atau dia memerlukan morphine sebagai treatment tu? Sebab yang kita tahu back pain ni sebabkan yang seperti kita tahu kan, surgery memerlukan kita untuk berdiri lama, lepas tu duduk lama. Adakah dia memerlukan morfin untuk rasa lebih selesa dengan kesakitan yang dia lalui itu? Kalau macam cara akak tak jawab sebab memang kita orang memang ada kawan yang ada sakit belakang lah, tapi tu akak sendiri waktu posting auto tentang management of dia punya back pain tu, it depends on dia punya doktor. Apa yang doktor dia prescribe untuk dia, tak kisah morphine ke apa benda tu semua tu, itu bukanlah macam requirement, itu ikut keselesaan dia lah. So kalau macam mana kalau spesifik kepada morphine tu, dia adalah bergantung kepada dia punya management of the back pain. Dia punya sendiri punya treatment lah. Contoh macam katakanlah kalau awak sakit perut, dia macam sakit perut dan awak bekerja. Apa yang melegakan sakit perut awak tu adalah individual. Maksudnya dia tak ada berkaitan dengan kerja.
kerja ke apa kan, dia memang nak effect sebab nak kena duduk lama macam tu kan. Tapi dia kalau nak treatment specifically tu depends pada dia punya doktor lah, macam mana yang dia selesa, mana yang dia buat yang jalan lah dekat sini kan. Tapi kalau nak cakap daripada kerja, dia yang tu dia boleh discuss dengan dia lah, dengan orang yang international health. Diorang pun akan faham lah dia punya. So dia setiap daripada posting tu kita akan ada seorang specialist yang in charge of houseman. Jadinya dia boleh berbincang lah, mungkin ada guideline yang diorang boleh apa benda yang dia boleh buat, apa benda yang dia tak boleh buat, ataupun benda-benda yang dia digalakkan untuk buat dan tak buat. So benda tu dia punya positif untuk kita. Sebab kita ada je kawan-kawan kita yang di dapur, di belakang. Okay, terima kasih atas nasihat tu. InsyaAllah saya berharap apa tu manusia tak apalah, tak ada apa-apa lah. Mungkin untuk minit-minit terakhir ni kan, Dr. Mimi bolehlah bagi kami nasihat. Tadi kita dah dapat banyak nasihat, mutiara-mutiara daripada Dr. Mimi kan. Untuk akhir ni, boleh jadi satu nasihat yang, ya Allah kan, memang untuk kita ni, untuk pelajar-pelajar yang baru ni, untuk menjadi seorang doktor nanti. InsyaAllah. So ni kira wrap up silakan. Pertama sekali kalau nak bagi nasihat tu benda yang sangat basic lah. Make sure sentiasa tahu untuk betulkan niat. Kan cakap macam alah siap-siap niat kan. Tapi bila awak dalam masa yang tegang, awak akan rasa bila awak set niat tu betul-betul, itu akan menjadi motivation awak untuk pergi kerja setiap hari. Kadang-kadang kan mungkin kita kena marah, kita pergi kerja tiba-tiba kena marah kan. So the next day awak datang tu, ada setengah orang tu dia macam takut sampai tak nak pergi kerja. Ada setengah orang tu dia rasa macam every time datang ada palpitation sebab terlalu takut. Tapi bila awak tahu macam mana nak set niat tu, awak niatkan awak kerja tu kerana apa kan, lillahi ta'ala, awak tahu out of anything yang berlaku, Allah adalah yang paling berkuasa sekali. So kalau orang nak marah awak pun, tapi kalau Allah tak izinkan, benda tu tak akan berlaku. Dan kalau awak kena marah pun di atas kehendak Allah, dan Allah nak awak belajar something. So macam awak kena tahu untuk set niat awak setiap hari. Kadang-kadang akak pun memerlukan a few second early in the morning tu untuk set my niat. Macam kadang-kadang bangun pagi, ya Allah letihnya kan. Contohnya semalam akak kerja sampai pukul 12 malam. So pagi ni akak kerja lagi, kena pergi kerja pukul 6.30, and then balik kerja tadi pukul 6 macam tu. Lepas tu macam ya Allah penatnya badan rasa kan. Tapi bila bangun pagi tadi macam okay, kena take few second and then set my niat back. Kenapa nak pergi kerja ni? Nak buat apa ni? So bila awak dah dapat motivation tu, so awak akan rasa macam insyaAllah kan Allah pemudahkan jalan tu. So samalah kat mana-mana pun awak nak buat apa-apa pun, set niat betul-betul. And then yang second thing is know how to motivate yourself. So that time belajar ni lah, kuatkan diri anda untuk menjadi orang yang able to adapt dengan environment dan menerima apa-apa saja kemungkinan. So macam maksudnya awak macam apa, memanglah awak jadi doktor tu semua kan, tapi awak kena expect benda-benda yang unexpected as a doctor. So bila awak dah bersedia mentally and physically, so insyaAllah awak boleh menghadapi cabaran-cabaran. Sebab banyak sangat cabaran, dia memang sangat different. Awak belajar dengan awak boleh sangat-sangat different. Awak akan rasa macam kenapa semua orang boleh buat, ini aku tak boleh buat kan. Tapi if you know how to motivate yourself,
awak akan cakap kalau orang lain boleh buat, aku boleh buat. So tak adalah macam mengkompetkan diri kita kan, tapi kalau orang lain boleh buat, insyaAllah kan kita boleh buat. And then dan know how to motivate yourself and know how to make yourself happy. So kalau macam akak, alhamdulillah dia ada group usrah. So macam kalau macam rasa macam kalau rasa macam stress ke apa kan, you think you need something kan, ataupun awak stress kan, awak tahu awak nak share dekat mana. So macam kalau kita share dekat usrah kan, dekat usrahmate kan. So usrahmate akak pun ada yang usrahmate sekarang pun ada usrahmate dulu dekat masa belajar dekat chat. So ada a few kan yang sama belajar dekat chat. So bila rasa stres kan, rasa macam lost kan, rasa macam apa ni yang penat sangat. Kita kerja bangun kerja balik, baru tu tidur, lepas tu bangun balik kerja balik kan, sampai kita lost track. So kita tahu kat mana kita nak meluahkan benda tu, so that kita tahu orang tu mampu untuk bagi kita nasihat yang membina. So sebab mungkin ada time dia pula memerlukan benda yang sama daripada kita. So awak kena tahulah dekat mana awak meluahkan dan cari awak punya group kekuatan tu. Maksudnya instead of jadi doktor mingle among kawan-kawan kita dekat hospital, cari awak punya group lain kan. Kalau usaha lagi bagus kan, yang awak boleh share kekuatan tu. InsyaAllah dia sangat memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau akak stres pun tiba-tiba nanti jerit dalam grup usrah kan, jerit kenapa saja je. So macam walaupun kita jerit, tapi itu cukup untuk meriskan tension kita kan. Ataupun awak kena lagi satu preparation dalam diri awak adalah awak balik, awak akan jumpa satu kelompok manusia yang sebelumnya awak tak pernah jumpa. Mungkin duduk dekat Poland, zone yang selesa kan, orang baik-baik kan, orang macam yang jendobri dan sebagainya tu kan. Kalau kat Malaysia awak akan jumpa orang yang pelik-pelik, orang yang macam tiba-tiba awak macam out of nowhere tiba-tiba nak jerit dekat orang. So kadang awak rasa macam pelik, kenapa lah ada orang yang suka jerit dekat orang lain. Lepas tu daripada atas, masuk akak daripada consultant, specialist, bawalah ke bawah sampailah pekerja yang dekat bawah kan. Lalulah HO semua lalu sampai ke bawah tu, awak akan jumpa berbagai jenis orang. So awak kena appreciate diversity, macam tahu respect benda-benda tu lah. So macam sekarang duduk dalam zon selesa, tapi nanti awak balik awak akan jumpa orang yang bermacam-macam jenis. Tapi macam akak cakap, tahu mana awak nak meluahkan awak punya perasaan tu. So that bukanlah meluahkan kepada orang yang mematikan semangat awak kan. So awak cerita dia pun macam menambah lagi, membakar kan. So tahulah mencari dekat mana awak punya kekuatan tu. So dan last thing is cakap-cakap tadi lah, sementara korang belajar ni, belajarlah betul-betul, dan korang juga menjadi harapan untuk kita menjadi doktor muslim yang hebat kan. InsyaAllah balik dan pulang dengan something lah kan, dengan kehebatan untuk di-share kan, sebab ramai sangat yang memerlukan. So, kalau kita tengok macam kalau awak pergi hospital kan, macam-macam orang memerlukan kepakaran. So bila awak jadi doktor nanti, awak akan tengok macam awak akan rasa the empathy kalau awak tak tahu nak buat benda tu, tapi orang mengharapkan awak untuk buat benda tu. So simpan benda tu dalam kepala, dan you learn so that you can contribute. So macam mungkin awak special dalam satu-satu benda tu, enhancekan awak punya specialty tu supaya orang lain boleh terbenefit kan. Terbenefit lah jadinya. Orang yang benefit dengan apa yang awak ada tu. So macam InsyaAllah kan, sementara yang benda-benda yang exaggerated things kononnya, macam nanti dah tak ada peluang pekerjaan sebagai doktor, nanti practicality korang belajar dekat overseas ni kurang. So, semua benda tu yang negatif thing tu buang dulu. Apa yang korang ada positifnya sekarang, grab apa yang korang ada. So nanti yang benda-benda yang negatif tu dia akan hilang. That's why ada tinggi. Alhamdulillah, subhanallah, hari ni
Memang betul-betul lah hari untuk pelajar-pelajar kita mendapat banyak-banyaklah pembakar semangat kan. So harapnya kata-kata tadi betul-betul memberi mereka boost untuk terus belajar bersungguh-sungguh. Yelah orang cakap kan makna hidup itu kepada memberi kan. Bagi saya ini adalah proses untuk kita acquiring things tau. Sebab dengan proses mendapat tu, serap tu, sebab dengan niat untuk memberi suatu hari nanti, untuk contribute kan, seperti mana yang Dr. Mimi cakap tadi. So apa yang penting kat sini iaitu niat. Niat ya. Niat yang mana insyaAllah kerana Allah kan. Kekuatan tu juga sebenarnya pun daripada Allah. Jadinya kita minta kekuatan tu supaya Allah tu dapat memberi orang-orang yang kuat kepada kita kan, memberi pertolongan dia kan daripada mana-mana arah pun. Ya Allah kita hamba kan, tak tahu apa yang terjadi pada masa hadapan. Tawakal tu Allah kan, itu yang paling pentingnya. Terima kasih lagi sekali untuk Dr. Mimi yang sudi bersama kami. Walaupun orang cakap jarak tu berbatu jauh, tapi pertemuan ilmiah ni bukanlah penghalang bukanlah penghalang untuk kita bertemu pada hari ni kan. Dengan perbezaan masa kan. Akhirnya dengan keizinan Allah kita berjumpa juga. Semoga Allah memberkatilah pertemuan kita ni. InsyaAllah. Ingat dah. Okey, boleh juga. Kata ingat Apa yang dalam tu. Kak Mimi yang Kak Mimi bacakan dulu tu. Nama ada tu saya baca buku Surgical Recall nama dia. Dia boleh dapat PDF punya form. InsyaAllah Dia akan Surgical Recall disampaikan lah. kepada rakan-rakan seperjuangan kita orang kat sini. Okay. Yes. Okey, insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan katsira kepada Antuna yang menjemput, dan semoga sharing yang akak bagikan yang tak seberapa ni dapat membantu adik-adik semua kat sana kan, untuk grad dengan cemerlang, untuk pulang dengan kejayaan. So minta maaf salah silap, terkurang kalau tak cukup apa-apa yang akak share tu. InsyaAllah semoga Allah berkatilah apa yang di-sharingkan hari ni. Semoga Kak Mimi juga berjaya pada masa hadapan menjadi doktor Muslim. Sama-samalah kita struggle untuk jadi doktor Muslim dan Muslimah kan. Menolong. Amin. Okey, terima kasih Kak Mimi. Dengan itu, InsyaAllah. sudah. Assalamualaikum. Okey. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Kena rekod saya tadi. Saya okey. Lagi sekali Kak Mimi. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.